Detik 12 malam museum terbaru telah menerokai pelbagai lokasi yang melibatkan bangunan tinggal. Antaranya adalah rumah agam atau banglo, resort, singgahsana dan juga penjara. Kali ini kami berada di utara tanah air bagi membongkar satu lagi tempat yang dikatakan menjadi tumpuan kepada kejadian-kejadian misteri dan juga menyeramkan, iaitu sebuah quarters. Sejauh mana tempat ini dikatakan berpenunggu? Kita dengarkan dulu sejarahnya. Okey, Bazhar, kalau tak keberatan boleh kongsikan latar belakang kawasan ini. Oh, kawasan ni dulu perkampungan orang Melayu lah. Kawasan ni perkampungan orang Melayu. Lepas tu dia ambil alih pada tahun 70-an untuk membina pusat latihan kan. Lepas tu bila pusat latihan tu ditutup, kita bagi pada pihak pemaju untuk membangunkan kuartus dengan sekolah yang ada dalam sini ada 5 blok. 5 blok. Kita buat 5 blok untuk kuartus guru. Bila berlaku kebakaran di tingkat 4 ni. Oh, pernah berlaku? Pernah berlaku. Pada tahun bila? 16 bulan Jun. Tahun 2017. Benda ni berlaku kebakaran. Oh, selepas dekat 7 tahun jugalah. Dekat 7 tahun lah. 7. Lebih kurang. Pernah berlaku kebakaran tingkat berapa? Tingkat 4. Blok E. Ni blok? Ini blok E. Blok E. Ini blok E. Tingkat 4. Oh. Ya. Ini blok E, apa Bazhar? Ni blok E. Ni blok E. Bakar. Ni yang bakar tingkat 4 ni. Selepas kejadian kebakaran tu apa yang berlaku, bang? Lepas kejadian kebakaran tu semua diam jugalah buat sementara waktu. Sebab kita pun tak pasti sebab pihak Bombon nak buat spot check apa benda punca kebakaran kan. Daripada benda ni terbakar daripada pukul 8.30 malam. Okey. Bombon ambil masa pun 3 jam untuk madam. Sukar jugalah nak padam ni kebakaran ni. 3 jam. Padahal tingkat 4 je yang terbakar. Pilih juga tu. Tu lah. Okey, Bazhar, daripada kejadian tu, apa kejadian yang pernah orang kawasan sekeliling lihat dan nampak? Benda yang mungkin pelik ataupun menyeramkan? Macam ni, bila kuartus ni dah lama tinggal, tengoklah semak samun yang tumbuh. Kan liar kan kat sini kan. Lepas tu bagai-bagai ragam lah. Ada persekitaran. Terutama sekali ya, pengawal keselamatan yang jaga sekolah ni lah. Dia selalu dengar benda-benda yang pelik lah sikit. Kan, lembaga yang wujud di kawasan ni kan. Termasuk juga orang persekitaran kawasan ni pun. Tu banyak yang dah pindah tau. Tak tahan dengan cara. Mungkin dia orang. Oh, ramai nampak lagi ni. Ramai benda nampak kat sini. Nampak macam mana tu? Lembaga yang wujud dekat sini. Iya. Macam kita berkatalah pocong kan. Lembaga hitam pun ada. Saya pengawal keselamatan pernah cerita dia ada nampak lembaga hitam yang besar. Kat kawasan ni berkeliaran. Lagi satu, dia jadi gangguan pada murid-murid sekolah. Kesian kat murid-murid sekolah. Iya. Gangguan tu. Ceritalah sikit apa yang dia orang nampak. Dia orang nampak macam lembaga yang wujud di sekitaran kawasan ni. Tambah-tambah dekat blok ni kan. Kadang dia tengok keadaan lah. Kadang dia bunyi yang bukan-bukan kan. Tu masalah dia kat sini. Okey, selain daripada masyarakat setempat kat sini, Abang Azhar sendiri pernah tak mengalami kejadian-kejadian yang mistik? Pernah juga. Saya baru-baru ni saya datang tapi saya pun tak mau ni sangatlah sebab saya ternampak kat kawasan ni dengan kawasan ni. Lembaga. Ada nampak? Ada nampak lembaga. Lembaga macam mana? Macam pocong lah kan. Pocong dekat sini 2. Dekat sini kepala. Yang saya baru lagi saya nampak kepala. Nampak kepala tapi kita tak mau cerita lepas tu pokok ni. Kalau ikut angin kat sini digoyang-goyang pokok. Tu tanda dia bagi isyarat lah. Lepas tu saya pun tak nak cerita lebih takut nanti orang kata apa pula kan. Betul ke benda ni ada kan. Tapi kita tak mau sepih lanjut tu sebab apa pengawal keselamatan yang bertugas kat sini tu selalu sangat dengar. Boleh Bazhar bawa saya jumpa dengan pengawal tu? Boleh, nanti saya akan bawa jumpa dengan pengawal keselamatan yang bertugas kat sini. Tapi ada satu lagi, saya sebelum nak bawa ni, saya pernah juga panggil paranormal punya ni Arif Fauzi
untuk pastikan benda ni kan wujud atau tidak kan. Untuk bagi dia buat dia masuk ke dalam tengok. Benda ni betul lah tidak nanti kalau kita cerita pun orang benda macam ni kan. Semua tu. Jadi saya panggil dia. Oh, ada lagi? Ada. Dia ada kak. Okey. Nanti tak apa kita jumpa dulu. Sekarang kita jumpa dulu pengawal keselamatan yang cik nak jumpa tu. Boleh. Boleh. Okey, masih besar. Ya? Okey, jom. Dengar macam perempuan menjerit lah. Isyarat dia tu, dia hempas pintu. Kita nampak benda tu, kita takut kira lari lah. Weh, korang dengar ada bunyi kuli jatuh tak? Kejadian kebakaran secara misteri adalah titik mula kepada peristiwa-peristiwa pelik yang berlaku di lokasi ini. Setelah dikosongkan sepenuhnya, adakah gangguan demi gangguan semakin kuat? Kita dapatkan cerita daripada mereka yang pernah melaluinya. Okey Fazli, terima kasihlah kerana sudi kongsikan pengalaman dengan Detik Bos Malam. Boleh kongsikan sedikit cerita tu? Macam saya pengawal keselamatan kat kawasan ni, kat area kawasan ni. Selalu pada malam tu biasa sekali pukul 1 lebih macam tu lah, 1.20 dengar macam perempuan menjerit tau. Perempuan menjerit? Ya. Pasal apa boleh dengar macam tu? Tak, masa tu tengah ronda. Macam kami guard kan, dengar perempuan menjerit, kita takut apa-apa kecemasan yang berlaku kan, boleh kat tolong. Bila main dekat, suara tu makin lama makin nyaring. Makin nyaring? Makin kuat Dia makin nyari. Main dekat lagi. Perasan atas pokok memang tak nak gambar kan macam mana gambar muka dah. Tak dapat digambarkan Betul. Muka dia tu macam mana? Nak abang masa tengok nampak macam muka orang menanoh. Macam melecut terbakar. Lebih kurang macam tu. Tapi masa tu pun nak lari, memang nak lari lah, tapi kaki macam kena gam tak. Tak nak lari. Ada rambut panjang ke? Memang rambut panjang. Rambut panjang kan? Ada dia melihat Fazli ketika itu dalam keadaan marah ke? Tu tak pasti lah, tapi kita nampak benda tu, kita takut kira nak lari lah. Tapi masa tu kaki memang rasa macam kegam. Memang nak lari pun diberat. Sampai sekali azan baru boleh nak jalan. Bila lalui pengalaman begitu, ada tak bila balik mengigau ke, mimpi ke apa-apa? Buat masalah tak ada, tapi masa mula-mula tu ada macam fobia sikit lah. Bila gelap, kita ditakut. Okey Fazli, kalau ikutkan daripada pengalaman, adakah kawasan ni memang ada banyak gangguan mistik? Saya nak abang, saya tak pasti, tapi kawasan yang mana orang tempat lama tu berkalan ni mesti ada benda yang akan mengganggu lah, ataupun menumpang kat tempat ni. Mungkin daripada sejarah lokasi ini sendiri membuatkan ianya ada gangguan lah. Okey Fazli, terima kasih di atas perkongsian. Okey, sama. Boleh tunjuk saya dekat kawasan depan ni, mungkin ada berlaku kebakaran. Okey. Oh, tempat ni dah lama kena tinggal Berkemungkinan tempat ni pun dah ditinggalkan. Abang Azmi boleh buat anda yang sendirilah. Jadi Arif buat benda ni, adakah sekadar suka-suka ataupun konten media sosial? Kalau macam Arif sendiri, memang Arif dah buat. Ni dah setahun dah dalam media sosial di YouTube Arif. Kalau di kawasan ni, di kawasan quarters ni kan, ada apa-apa kejadian yang pernah Arif lalui? Untuk pertama kali Arif masuk di sini, memang seram lah bagi Arif sebab kita tak pernah bermain di tempat sebesar ni. Pertama kali Arif sampai je di situ, di base, benda yang pertama yang ganggu kami adalah pokok lah. Isyarat yang kedua pula daripada tim Arif sendiri, kami menuju masuk ke dalam. Sampai di dalam, dia kata ke Arif, aku tak boleh pergi, dia kata. Aku rasa macam something wrong.
Tapi dah sampai dah. So Arif pun cakap dah, teruskan je lah, teruskan. Bila naik di atas, sampailah di atas, di bahagian belah atas sana, isyarat dia tu, dia hempas pintu, cermin, dia hempas. Isyarat dia macam nak memanggil kami ke depan lagi, ke depan. Sampailah kami berada dekat tingkat paling atas. Waktu terbuka semula, memang kita nampak dah hilang benda tu. Bila Arif turun sampai ke bawah, di base, dia cakap kat Arif, dia kata dia nak kencing. Dia nak kencing. Lepas tu, salah seorang daripada kawan pun temanlah dia kencing. Dia kencing dekat bahagian pokok belakang tu lah, yang ada nampak penampakan tu kan. Dia kencing di situ. Waktu balik je daripada rakaman konten kami, balik sampai di rumah, tiba-tiba kawan call dia kerasukan. Kerasukan? Dekat rumah? Dekat rumah. Lepas tu adalah ustaz main rawat dia. Ustaz cakap kena pi balik ke tempat yang dia kencing tu, buat permohonan maaf. Oh, minta maaf balik dekat pokok tu Ya, kami kena buat permohonan maaf lah, sebab ustaz tu sendiri cakap bila dah sampai dekat lokasi yang awak buang najis tu, awak buat balik permohonan maaf sebab awak dah langgar peraturan di tempat dia. Oh, adik tahulah pokok tu kan? Adik tahu pokok tu kat mana. Boleh tunjukkan dekat saya? Boleh. Jangan kita pergi. InsyaAllah. Mana Rik pokoknya? Okey. Sekarang ni kita duduk berhadapan dengan pokok dia, Abang Mi. Oh, ni dah pokok ni? Ni. Oh, nampak apa? Okey, saya ada tunjuk kat Abang Mi. Oh, ada gambar ya? Ada gambar. Kalau apa yang Abang Mi boleh nampak, cara kedudukan benda tu memang dia memegang ke arah pokok ni dah. Ya, tu ini makhluk dia. Ni makhluk dah. Kalau Abang Mi boleh tengok, cara kedudukan dia tu memang dari segi mata dia tu memang dia betul-betul tak perhatian dengan kami. Pada pendapat awak lah, ini makhluk apa sebenarnya? Wallahualam, saya pun tak pasti. Ada ustaz tu cakap makhluk ni berasal daripada penanggal pun ada, hantu raya pun ada. Okey, kalau macam tu, malam ini kalau awak tak ada buat apa-apa, boleh ikut saya buat siasatan kat sini. InsyaAllah boleh. Untuk malam ni. Boleh Boleh. Okey, boleh. Okay. Kita buat preparation sekejap. Siapa dengar bunyi kat mana? Tingkat berapa? Aku dengar macam kat atas. Okey. Woi! Sini kau! Woi! Kisah pelik dan seram yang dikongsikan tadi membuktikan bahawa kuartus ini mempunyai himpunan rahsia entiti yang menakutkan kepada sesiapa sahaja yang melewatinya. Bunyi hentaman dan penampakan sosok yang menakutkan seolah-olah tempat ini adalah kawasan larangan. Kita bukan nak tunjuk berani, tapi saya akan menyiasat untuk mendapatkan kepastian. Assalamualaikum. Okay guys, sekarang ni kita akan menerokai satu lagi bangunan tinggal, iaitu sebuah kuartus. Boleh dikatakan banyaklah kejadian pelik dan menyeramkan berlaku, dan perkara-perkara yang susah kita nak faham dari logik akal. Tapi daripada penceritaan tu, kita akan mula siasatan sekarang. Okey guys, ada beberapa bunyi yang terhasil daripada kawasan sini. Bunyi ni macam seakan-akan ada pergerakan dekat hadapan bangunan blok kuartus ni, tapi tak tahu apa benda yang membuatkan ataupun apa yang menghasilkan bunyi tersebut. Ini adalah bangunan ataupun blok kuartus yang terbakar. Cuba naik ke tingkat atas.
Okey, sekarang saya cuba naik. Saya naik ke tingkat yang seterusnya di bangunan Blok E. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ni ada bekas kebakaran. Okey guys. Ni kalau nampak ataupun perasan dekat atas ni. Ini adalah bekas kebakaran. Ini adalah jelaga yang terhasil. Kita cuba naik sampai ke tingkat atas. Kita tengok bagaimana keadaan di tingkat yang paling atas. Okay, kita masih lagi menerokai untuk mencari saki-baki. Apa sahaja yang memungkinkan perkara-perkara misteri ataupun pelik dan menyeramkan berlaku di kawasan ni. Buat masa sekarang ni, Abang Azmi ada dengar kedengaran apa-apa tak? Tak ada dengar apa-apa. Tapi berada di tingkat 5 ni, ada satu tenaga, ada aura yang agak negatif sikit kat sini. Okey. Sekarang ni saya dah berjaya sampai ke tingkat yang paling atas. Tingkat 5, tingkat di mana kebakaran yang dikatakan berlaku. Dan kawasan ni bumbungnya memang telah runtuh, total loss, terbuka dan agak tragis Oi. Guys. Weh, korang dengar ada bunyi kuli jatuh tak? Ada orang kat sini dengar. Siapa dengar? Bunyi kat mana? Tingkat berapa? Aku dengar macam kat atas. Ada benda macam pergerakan Saya tak pasti dekat mana. Saya nak cuba cari ni. Kejar tadi dia macam, saya tak pastilah kat atas kat bawah. Weh. Daripada bunyi guli tadi tu, aku perasan ada benda yang bergerak, macam nak melarikan diri, tapi aku tak tahu apa benda. Kalau Abang Mi ke depan sikit lagi, rasanya lah ada satu buah lagi bangunan di blok tu lah yang kami diganggu. Siapa tu? Peluh-peluh baru anjing kau nak menyarak? Okey. Woi! Sini kau! Woi! Mana kau? Woi! Woi. Bes. Woi, ni apa ni? Bes. Ada nampak apa-apa tak daripada atas ni? Aku kat tingkat paling atas ni. Weh, nampak ni? Gigil weh. Aku dapat weh. Main-main di sini Woi, lu tengok. Dia kat sini tadi. Aku nampak dia macam daripada bawah. Kan? Dia lari ke atas ni. Aku masuk meletup-letup kan? Kau tengok kan? Lantai ni meletup-letup kan? Dia masuk sini. Wah, capai je. Aku capai kat sini je. Capai aku ingat kau nampak dia keluar dari sini. Woi, terus gigil tu.
Nah, sekarang kau rasa apa benda Aku tak tahulah. Kalau benda ni zahir ke ataupun benda ni boleh sampai dapat macam ni, aku tak tahulah. Sebab tadi aku gapai, aku grab kan, nampak bayang je aku kejar, memang aku grab Dia daripada bawah. Dia zap. Oi, itu masa tu dah tak fikir banyak dah. Kan? Terus terkejar, lari. Kan? Gapai masuk dalam biliknya, geram kau, bunyi memang bising lah. Terus nampak dia macam zap, terus ke sana. Aku gapai Ni hasil. Tapi detik lepas malam dah datang, kita bukan nak tunjuk berani, kan? Tapi kita nak buktikan, kita siasat, kita explore. Ini kita dapat. Rasanya dah cukup lah kan? Kita dah dapat. Next, apa yang kita nak lagi? Kan? Bukti dah ada. Wallahu alam. Anda nilailah sendiri kan. Detik lepas malam. Quarters, check out.